Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat-sihat ya. Semoga semua ni okey lah. Itu ucapannya selalu saya cakap kepada semua orang pagi-pagi. Hari ini video-video yang terdahulu ada satu media viral, media Johor dia share benda tu. Terima kasih kalau viral media Johor dengar video ni. Terima kasih kerana korang share. Sekurang-kurangnya saya dapat sedikit lah engagement baru. Alhamdulillah, terima kasih ya. Apa yang saya nak kongsi pada pagi ini, sebenarnya ada yang call saya, dia nak berhenti kerja kerana dia nak buat bisnes. Mula-mula ada yang kali pertama tu datang daripada Kulim, gaji dia sekitar dalam 7,000, 8,000. Kemudian semalam ada seorang sahabat lagi yang dia mesej saya, kemudian saya jawab, kemudian saya apalah, call lah, kenapa. Jadi dia cerita tak, gaji dia ialah sekitar 4,000, kalau campur OT semua dapat 5,000. Tetapi untuk dapat 4,000, 5,000 dia kerja dekat syarikat yang sama selama 15 tahun baru dapat gaji 4,000 tu. Bukan senang tau. Ada orang kita makan ni kan, gaji baru setahun dua dapat gaji lebih kurang macam tu. Jadi boleh ke nak berhenti kerja kerana nak berbisnes? Okay. Pertama kita kena ingat bahawa kita ni, bila kita dilahirkan saja, kita telah ditetapkan rezeki kita sejak azali. Sudah tertulis, tapi kita tidak tahu apa rezeki kita. Jadi kalau tanya saya, boleh ke nak berhenti kerja, saya kata fikir panjang dulu. Sebab dia macam ni tau. Contoh biasanya orang tanya saya tu, dia mestilah dia nak jaga makanan. Kena ingat balik bahawa katalah dia dapat gaji 4,000 lah sebulan ya. 4,000 sebulan, kemudian nak meniaga makanan. Apabila dia nak meniaga makanan, boleh ke dia akan dapat balik keuntungan 4,000 tu sebulan? Sebelum ni dia tak payah pening-pening kepala, dia dapat 4,000, 5,000 sebulan. Sekarang ni dia nak kena pening kepala, macam-macam, nak kena beli pasar, nak kena masak, nak kena jual, yang belum tentu menjanjikan apa-apa dia. Saya ulang balik, yang belum tentu menjanjikan apa-apa. Jadi boleh ke kat sinilah kita kena ada persediaan mental. Apabila kita nak buat satu-satu keputusan, timbang tara. Tetapi biasanya untuk orang memilih untuk berhenti kerja untuk berniaga ni, dia biasanya umur 30 lebih. Apabila dia sudah melalui satu masa yang dia sangat membosankan kerja dia kena pergi, mungkinlah pergi office ke, kerja kilang ke, whatever lah you kerja, tapi kena report pada waktu-waktu tertentu, kena bekerja pada waktu tertentu, baru boleh balik. Yang itulah yang diulang bertahun-tahun sampai satu masa dia kata, oh aku dah tak boleh nak hadap ni lagi. Jadi dia ambil keputusan untuk berhenti. Dan nak buat kerja apa? Sebab kita pun cari makan juga, nak tangguh anak isteri, nak bayar komitmen macam-macam. Jadi nak ambil keputusan nak meniaga. Okey, panjang Tetapi dari sudut lain, kadang-kadang dia macam ni, sama je perjalanan kita ni. Dari A ke B, nampak kan dari A ke B, kemudian dia ada satu lagi simpang lain, simpang ke sini, di sini. Ini hidupnya yang sebelum ini hidupnya yang sebelum ini ada satu titik persimpangan yang dia bercelaru. Dia bekerja dari mana-mana bertahun-tahun, dapat duit yang selesa. Setiap bulan boleh bawa anak-anak pergi makan sedap, pergi bercuti, pergi apa-apalah dengan pendapatan tu yang dia tahu. Bangun pagi, rutin dia bergerak seperti biasa. Tiba-tiba apabila kita nak mula berhenti kerja kerana nak berniaga, kehidupan kita akan jadi 360 darjah bertukar. Kena ingat Jadi mental kena kuat. Jadi simpanan kena ada. Sebab untuk melalui zaman fasa-fasa pengenalan ni, dia mengambil masa dan dia tidak akan terus jadi pam. Kalau orang ramai pun pada waktu awal-awal ni hanya untuk orang rasa. Masa tanya dia, sedap ke makanan? Dia kata, apa ni? Saya dah masak semua, saya dah bagi kawan-kawan saya rasa, saya dah bagi saudara-saudara masa. Saya tanya dia orang, adakah ini boleh jual? Ataupun adakah ini makanan untuk family saja? Kawan-kawan kata, oh ini makanan yang boleh dijual. Jadi
Jawapan saya adalah, kita berniaga bukan untuk kawan-kawan. Kita berniaga bukan untuk saudara mara kita. Kita berniaga untuk orang yang kita tidak kenal. Di peringkat awal memang kawan-kawan kita tolong kita, support kita. Tetapi adakah dengan support kawan-kawan, saudara mara tu, kita boleh dapat balik untuk bayar komitmen bulanan kita? Akhirnya, kita kena bisnes dengan orang yang kita tidak tahu. Nampak kat situ kan? Jadi ini pertemuan persimpangan ni tadi. Ini hidup kita. Ini jalan ke A dan ini jalan ke B. Andainya di sini kita tak buat keputusan, jalan tadi akan terus ke sini lah. Bermaksud kehidupan dia sama. Tetapi apabila kita membuat keputusan untuk berhenti kerja, dia akan membawa kita ke satu arah lain. Arah yang kita tidak tahu kita akan berjumpa dengan siapa, ke mana haluan kita, apakah kejayaan atau kegagalan yang kita akan lalui. Kalau berjaya, berjayalah. Kalau tidak berjaya, tidak berjayalah. Jadi, untuk orang yang rasa dia nak berubah, dia adalah seorang yang mengambil risiko. Seseorang yang mengambil risiko, dia akan dapat result berbeza, kegagalan, kejayaan. Dan itulah. Tapi sebenarnya high risk, high return. Kalau tidak ada risiko, kita hanya dalam kehidupan kita biasa-biasa. Tetapi kalau kita mengambil risiko, kita kemungkinan kita akan dapat return yang lebih ataupun hasil yang lebih, dan mungkin juga kita akan tercundang. Jadi begitulah hidup yang kita kena lalui. Berbalik pada cerita diri saya, pada cerita saya juga dulu. Pada tahun 2003 macam tu lah, dia cerita bukan tahun dulu lah. Satu hari saya sedang masak pancake di sebuah hotel. Saya dah mengulangi kerja-kerja ni sangat lama. Tetapi saya memilih bukanlah untuk berniaga waktu tu, tak. Saya memilih untuk buat freelance dalam bidang drama dan TV. Itu berbeza. Saya rutin setiap pagi, pukul 6 pagi mesti saya punch card masuk sebuah hotel untuk buat breakfast. Ada buffet semua. Jadi satu hari tu, saya tengah masak pancake, tiba-tiba ada satu macam benda masuk dalam kepala saya. Maaf. Soalan dia tanya, adakah ini yang terbaik yang kau boleh lakukan dalam hidup kau, Di? Dengan masak pancake, dengan menyediakan breakfast kepada orang, dengan kau rutin masuk pukul 6, balik pukul 3, pukul 4. Jadi, hati saya, romo saya naik. Wah, kenapa tiba-tiba pagi ini, subuh yang hening ini, yang sedang aku bersendirian untuk memberi makan kepada customer-customer hotel itu, tiba-tiba satu persoalan itu muncul dalam diri. Lalu, tak lama selepas itu saya buat keputusan, saya terus resign dan saya improve dalam bidang pendidikan. Mengambil risiko yang sangat besar. Dan apabila saya mengambil risiko berhenti daripada hotel ni, dan membawa saya ke arah lain. Dari sinilah, arah inilah saya mengenali artis, mengenali usahawan-usahawan, mengenali bidang-bidang lain. Ini yang saya kata titik A dan titik B. Kalau kita terus ini, kita akan berjumpa dengan kehidupan kita biasa yang kita lalui dah beberapa tahun, dan ini membawa kita ke arah lain. Berapa minit nak? 8. Okey, nak habis lah. Kalau saya teruskan lagi, saya semangat pagi ni. Semoga kita dapat sesuatu lah. Tetapi kena ingat, ingat pada sesiapa yang nak berhenti berniaga, fikir banyak kali. Bukan saya kata tak boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ambil risiko. Tapi apa yang saya terangkan tadi, jadi mungkin ini juga akan menyebabkan anda menjadi sangat sukses, dan mungkin juga akan anda jadi ke arah lain. Siapkan simpanan, kena ada simpanan. Kalau nak berniaga tu, sebelum ambil keputusan berniaga makanan, testing dulu makanan anda, adakah dia akan dapat sambutan. Dapatkan data-data. Dia tidak mahu kita orang kata makanan kita sedap, no. Dia tentang data. Bisnes sukses tentang duit yang masuk dalam poket kita. Kita faham. Orang kata sedap ke apa, tak ada. Yang penting ialah sale. Kalau sale tu banyak, mana makanan kita okey. Jadi kalau kita buat, katalah kita buat jual online ke apa, cuba dapatkan data tu sendiri. Adakah orang yang sama akan membeli lagi? Kalau kita sentiasa menjual pada orang yang lain, maknanya produk yang kita pilih itu ada something tak apa-apa betul lah. Jadi kalau katalah dalam sebulan tu tiba-tiba si A tu sampai 4 kali beli, si B 4 kali beli, dia ada peluang untuk market benda tu dikembangkan. Jadi jawapan dia, boleh ke nak berhenti kerja ni? Jawapan dia macam ni, tepuk dada, tanya selera. Sebab risiko dia, sebab apa yang dia akan berlaku, kamu kena tanggung. Tetapi kena ingat, 9/10
dari rezeki itu sudah tertulis, semua orang sudah tahu, ialah datang dari perniagaan. Tetapi pada masa yang sama, 9/10 orang yang berniaga akan gagal. Ini fakta-fakta yang kita perolehi lah. Jadi yang akan berjaya itu hanya satu orang. Dan adakah satu orang itu kita yang berhenti kerja tadi untuk berniaga? Renung-renungkan. Semoga dapat sesuatu. Assalamualaikum.